Di kaunter yang seterusnya, Yana bersama dengan Nur Atirah binti Arifin, pengusaha Popia Basah Mama. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Khabar baik, sihat. Dengar-dengar cerita sebelum ni seorang model. Lepas tu sekarang dah buat perniagaan Popia Basah. Tanya Yana ucapkan. Okey, tapi apa specialnya Popia Basah Mama ni? Okey, Popia Basah Mama ni biasanya kalau yang kita tahu kebiasaannya kalau kita nak dapat bila bulan puasa je, Ramadan, betul tak? Betul. Saya lah antara orang yang mencari di bulan Ramadan tu. Okey. Kemudian buat masa sekarang ni yang saya tahu bila saya berniaga ramai yang cakap susah nak dapat kan. Okey, so saya cerita sikitlah bermulanya Popia Basah Mama ni daripada bangsa sebenarnya. Bila bulan puasa saja. So dah 15 tahun kita dah 15 tahun di bangsa lah Jalan Telawi. So, bermulanya saya hanya menggulung je di kedai. Okey, sambil-sambil kita boleh buat. Mula-mula menggulung je, tolong Mama lah ni. Betul. Okey, so belajar menggulung lah. Yang Ina nak try ke? Ya, saya dah pakai glove dah ni. Okey. So, bila dah try menggulung tu, cakap dengan ni mak saudara punya resepi lah. Cakap apa salahnya kalau saya try buka, kita teruskan selepas Ramadan kan? Baik. Okey, so dia pun share lah dengan saya. So, saya teruskan lah. Okey, tapi semasa Ramadan, kita memang tahu permintaan ni memang tinggi kan? Betul. Sebab kalau nak ikutkan Popia Basah ni antara menu wajib yang ada di bazar-bazar Ramadan. Betul. Tapi selain daripada bulan Ramadan, bulan-bulan yang lain, adakah permintaannya tinggi juga? Itu yang saya cakap tadi, sebabkan atas permintaan, so saya teruskan selepas Ramadan sampai sekarang. Dan Alhamdulillah saya dapat sambutan yang sangat baik. Luar biasa. Ya, saya pun tak jangka lah. Sebab tiba-tiba kan dapat WhatsApp, tiba-tiba dapat minta order untuk ada yang infak, ada yang untuk open house, ada yang untuk wedding, macam tu. Tapi apa yang membuatkan Popia Basah Mama ni mendapat permintaan yang tinggi? Adakah dari segi sayur-sayurannya kah? Adakah dari kuahnya kah? Adakah dari segi penggulungnya ataupun tukang penggulung? Yang mana satu? Kalau biasalah kita mestilah nak dapat feedback daripada customer kan. Jadi bila tanya kebanyakannya cakap isinya padat. Lepas tu intinya rasa sedap lah katanya kan. Lepas tu sambal dia. Sambal dia padu. Itu yang bila makan tu dia macam meletup dalam mulut. Tapi sebelum yang nak gulung, kalau anda lihat ini adalah inti yang di dalamnya. Memang dimulakan dengan kuahnya terlebih dahulu. Lepas tu sayur-sayurannya nak tengok dia macam warna kuning-kuning sikit. Ada sengkuang, carrot, lepas tu udang geragau. Okey, wajib. Lepas tu tauge. Ini yang warna kuning tu kita letak serbuk kunyit sikit lah. Untuk orang kata adalah colour sikit. Adakah variasi lain untuk sayur-sayurannya ke memang ini sahaja? Ini sahaja. Simple je. Okey, Atira tunjukkan Yana satu contoh gulungan dia. Okey, sekarang ni Yana ambil satu. Okey, Yana ambil ini. Okey, mula-mula kita buat macam mana? Kalau boleh panjangkan dia sikit. Panjangkan dia sikit. Okey. Ambil belah kiri, kanan. Kiri dan bawah kanan. Bawah ni bagi tajam sikit. Bawah dia kena tajam. Bagi kita macam lock dia lah. Tak ada terkeluar kan. Betul juga. Lepas tu tolak ke atas. Okey. Okey, ni tarik. Yang ni pun tahan. Tarik sikit. Yang ni pun tahan. Ni tahan tangan ni. Awak buat cantik je halus kurus. Yana punya gebu betul. Baru first time kan. Okey, lepas tu tolak ni. Tolak ini. Okey, tolak ini. Ni Yana tolak sikit macam ni. Okey. Kiri kanan. And then ni tekan tolak slow-slow. Takut kuat-kuat tak apa. First time. Okey lah tu. Ya ke? Dah. Okey, siap. Beza profesional dan perosak yang buat. Tak adalah. First time. Tapi kiranya tadi cakap dah 15 tahun ya? Dah 15 tahun bermulanya Popia Basah Mama Bangsa lah pada mulanya. Lepas tu saya buka sekarang di Danau Kota. Okey, sekejap. Sebelum kita cerita tentang yang dekat Danau Kota tu, penerbit ada tanya juga, kalau Bangsa tu specifically di mana? Jalan Telawi, Bazar Ramadan Bangsa. Memang yang biasanya memang Jalan Telawi tu satu je bazar Ramadan yang panjang tu. Ya, dia dekat situ lah memang kira first atau second lot tu every year. Okey. Lepas tu yang sekarang di Danau Kota? Danau Kota dekat area Uptown Bazar Wangsa Maju dekat tepi jalan tu. Okey, baik. Bolehlah pergi berkunjung ke kedainya. Okey, Atira, kalau boleh kongsikan juga apa yang kita intinya macam mana kita nak buat tu? Okey, sekarang saya belajar cara macam kita buat sayur dia lah. Okey, sayur dia. Sebab kadang-kadang orang kata Popia Basah ni juga antara menu sihat kan? Betul. Menu yang kalau ada yang nak diet ke, ada yang nak jaga badan ke, kira macam eat clean lah. Clean. Betul. Sebab dia sayur kan. Okey, so sekarang ni kita panaskan dulu minyak. Kita kena tumis sikit lah. Baik. Okey, so pada minyak dah macam agak panas ni. Okay, kita masukkan terus ni bawang putih dengan bawang besar yang kita dah tumbuk. Okey. Kena tumbuk dulu tak boleh tumbuk. Kisar? Tak boleh? Kisar ikutkan kalau tumbuk tu macam rasalah sikit. Okey.
Biasanya setiap hari berapa banyak pieces ataupun kepingan popiah basah yang Atira akan sediakan? Kalau ikutkan pieces tu boleh dikatakan dalam 250 ke 300 lah. Macam tu. Dan dijual dalam ikut pack lah. Kiranya macam satu pack tu ada tiga keping. Popiah basah 5 keping. Saya jual satu set tu RM5 ada 4 pieces. Betul. Okey. Kalau macam saya, kalau pergi ke bazar Ramadan lah kan, popiah basah ni memang wajib beli. Lepas tu berbuka tu makan ramai-ramai, kadang-kadang dia jadi pembuka selera sebelum makan nasi. Sebab kan kadang tu sambal dia, inti dia kan. Betul. Tapi lepas tu susah nak dapat lah sebenarnya. Kalau macam Yana paling suka kalau udang garau dia tu macam banyak sikit. Betul. Itu yang buat perasa dia pun. Okey, so sekarang ni kita tengok bawang tu macam dah naik bau kan. Lepas tu dah perang-perang sikit. Kita masukkan udang geragau. Terus masuk udang geragau ya? Betul. Sambil Atira buat tu, Yana gulung yang lagi dua ni ya? Okey. Walaupun macam rupa dia macam lain macam dah ni. Tapi boleh lah ya. Tak apa, first time kan. Okey, bila dah masukkan udang geragau tu pun, dia macam dah perang-perang gitu. Baik. Tapi kan Atira, tertanya-tanya juga, memang kena guna udang geragau sahaja ya? Tak boleh guna udang yang lain? Kalau ikut pada resepi mak saudara saya ni, dia pakai udang geragau. Pakai udang geragau. Kita belajar daripada dia, bermulanya daripada situ kan. Kita pun hormatlah resepinya. Kita resepi turun-temurun tau. Dah 15 tahun. Okey, so kita masukkan air. Bau dia pun dah naik dah tu. Bau udang tu kan? Dah naik dah. Okey, so air tu ikutlah pada sayur banyak mana kita pakai. Okey. Okey. Yang saya buat ni, betul kan? Kira halal lah. Halal lah. Itu yang ni dia gemuk-gemuk sikit. Ini dia popiah basah pelbagai saiz dan bentuk. Okay, bolehlah jadi garam tau. Okey, baik. Garam tu pun ikut sesedap rasa lah. Ada rasa. Lepas tu ada perasa sikit. Tu kunyit. Betul. Tapi kan sebenarnya kalau popiah basah ni mungkin orang kadang-kadang rasa macam kuah dia yang paling penting. Tapi sebenarnya inti dia tu, sayur-sayuran dia tu, cara masak dia tu pun mainkan peranan penting juga untuk buat popiah basah tu sedap ke Atira? Betul. Sebenarnya macam contohlah, kalau kita nak pada saya, kalau sambal saja, kalau kita makan, contoh ada customer, anak dia tak nakkan sambal. Sebab pada sambal saya, dia taklah pedas, tapi manis pedas kan. So anak dia kata tak nak sambal. Ada tu pula macam yang warga gemas ni pun tak nak sambal. Betul. So dia makan macam tu je. So cakap dengan dia kata okey sebab inti dia dah rasa dah. Lepas tu ada bawang goreng, ada kacang tumbuk. Dia dah mix semua. Betul. Dan itu sebenarnya yang membuatkan popiah basah tu sedap juga. Betul. Okey, so dah siap ni semua, macam dah tengok perang-perang, masukkan carrot. Barulah akhir sekali yang dah kira barulah masuk sayur-sayuran dia. Betul. Kalaulah ada yang kata kalau saya tak nak letak carrot, saya tak letak sengkuang, tak letak toge, adakah alternatif sayur lain yang boleh dimasukkan untuk jadi popiah basah? Okey, biasanya lah kebiasaannya popiah basah ni memang sengkuang carrot. Kalau kita jual pun bila customer tanya sengkuang carrot so macam yalah ikutkan pada saya pun pengalaman kita belajar daripada mula inilah bahan-bahannya. Tapi ikutlah pada selera masing-masing, tempat masing-masing. Boleh je nak tukar variasi tu. Okey, jadi ini dah kira last step lah ya. Dah last step. So berapa lama di atas api kalau ni? Kalau ikutkan kena tunggu sampai dia masak tapi taklah layuh tu sangat sebab nanti tak ada rasa dia punya crispy tu kan. Okey, baik. Ini yang sedang dimasak dan ini yang dah siap dimasak. Dan ni saya dah campur dengan tauge. Okey, dah campur dengan tauge. Maknanya tauge tak masak sekali lah kan? Ikut tadi kita dah tapis, kita buat keluar, kita masukkan tauge. Okey, baik. So kita campur baru kita mix. Kalau tengok ini je pun nampak dah sedap dia tu. Lepas tu barulah taburkan sedikit sebut kunyit. Betul, gaulkan sekali. Bagi dia colour. Okey, baik. Ini adalah hasil yang siap. Walaupun yang Atira buat ni cantik je, saiz dia semua panjang-panjang, comel-comel. Yang nak buat ni adalah satu sikit. Ikut tuan lah. Okey, sekali lagi Atira nak kongsikan social media dan di mana untuk pergi ke kedai ataupun gerai popiah basah Mama ni. Okey, bagi siapa yang nak cuba, nak boleh datang ke Popiah Basah Mama di Danau Kota, tepi jalan tu area Bazaria Wangsa Maju, dan bolehlah follow Instagram saya Popiah Basah Mama. Popiah basah. Popiah basah Mama. Popiah POPIA. Basah. Tak ada jarak. Mama, tak ada jarak. Sekaligus je. Yes, betul. Okey, kisah kat Mama dengan Mak Zara. Okey, baik. Sekejap lagi kita nak bersama dengan Fiza untuk stesen yang berikutnya dan yang terakhir iaitu Baby Cakoy. Tapi sebelum tu apa kata kalau kita saksikan dahulu paparan ini yang berkenaan dengan pendapat orang ramai tentang apa agak-agaknya menu kudapan jalanan kegemaran mereka. Jom kita tengok.
saya paling suka burger lah. Burger adalah kegemaran saya bila waktu malam. Kalau saya habis program TV, malam balik saya nak cari burger. Memang sangat bangga lah. Sebab macam-macam makanan kita boleh cari. Lepas tu, kalau ikutkan zaman sekarang dah banyak street food ni dah bersih-bersih lah. Diorang dah pandai jaga kebersihan. Saya paling suka goreng pisang cheese dan ada yang coklat sebab saya ni memang kuat manis orang kata. Saya paling banggakan sebenarnya goreng pisang kita lah sebenarnya dengan ada cempedak goreng dan seangkatan dengannya macam cakodok. Dan sekarang pun diorang dah ada improvise sikit, ada campur tu campur ni. Jadi saya rasa benda tu sangat orang kata originality Malaysia tu masih ada. Saya kalau segi favourite lah, cendol dengan laksa. Pisang goreng pun favourite juga. Pisang Johor yang sambal kicap tu. Itu memang kata favourite lah. Memang betul lah, dia macam kewajipan lah. Macam balik sekolah ke, balik kerja ke kan. So, tengok, cari pisang goreng lah. Nak cari apa lah, nak makan mi lah. Nak cari cakui lah kan. Macam tu lah, dia macam dah jadi macam kita punya habit lah kan. Itu dia macam-macam pendapat orang ramai tentang menu kegemaran kudapan jalanan mereka, dan antaranya ada juga yang kata suka cakoi. Jadi ini kita nak kongsikan menu baby cakoi. Ni ada confession ni nak buat ni. Tadi sementara tunggu Uyana interview meja sebelah popia tu, sedap pula tengok dia makan popia. Saya dah makan 4 ketul baby cakoi ini dan satu apa nama kuih ni? Pau kacang merah. Pau kacang merah. Memang rasanya sangat-sangat sedap sebab kali ni kita nak rasa dulu menunya sebelum kita nak kongsikan kepada anda apa bahan-bahan dan cara-cara untuk kita masak menu kita. Kita bersama dengan Encik Muhammad Rokaini Abdul Rahman dan juga Puan Su, pasangan suami isteri ni. Okey, boleh kongsikan sedikit tentang keistimewaan baby cakoi ni? Sebab selalu cakoi orang jual panjang-panjang, besar-besar kan? Tapi kenapa jual yang baby? Baby ni dia dapat ilham daripada Thailand lah. Sebab dia memang sampai sana masa lepas perkahwinan dia, so ada macam cakoi kan. Dapat inspirasi lah Thailand kan. Sebelum ni saya bekerja sebagai mekanik lah. Lepas berhenti dan dah ada kerja buat ni. Kita balik ke Thailand dalam masa sebulan. Kita belajar buat. Okey, nak tanyalah, memang orang Thailand ke? Asalnya dari Thailand? Isteri saya. Isteri asalnya dari Thailand. Kecil molek Jesu ni baru pun berusia 27 tahun. Sebenarnya tadi saya kan, bukan saja saya makan. Bila saya makan, masuk dalam mulut, kulit luar dia ni sangat-sangat crispy ataupun rangup, tapi dalam dia sangat-sangat lembut. Jadi bila saya pegang doh dia sangat-sangat lembut. Kalau dapat kamera kita tengok, dohnya sangat-sangat lembut. So mungkin boleh kongsikanlah sikit Su dari segi pembuatan doh cakoi ni. Ni sama kan? Sama-sama. Dua-dua ni sama bahannya ya? Ya. Okey. Tepung apa yang digunakan? Tepung cempaka. Okey, lepas tu gula, garam, yeast, baking powder. Minyak sikit, susu lah. Okey. Ni nak tanya ni, ada tak sebenarnya dari segi doh ni kan dia lembut ataupun keras tu akan mainkan peranan juga kesedapan dan juga kerangupan cakoi kita tu? Ada. Peranan lah. Segi tepung. Kalau berlainan brand yang kita pakai tak sama macam yang. Dari segi adonannya, maksudnya lah adonan dari segi kita buat semua tu sama jugalah. Kalau satu brand tu kita pakai satu brand tu je. Okey, itu ikut keselesaan kita lah. Okey, kebiasaannya kan kalau cakap tentang baby cakoi ni kan, ini dimakan dengan kaya. Adakah kaya pandan ini juga dibuat sendiri oleh anda berdua atau bagaimana? Buat sendiri. Macam mana boleh cerdik pandai dapat idea ni buat menu yang sangat sedap dan mendapat perhatian ramai ni? Kita belajar Thailand lah. Tapi kita dah dia bagi satu resipi, satu ni untuk sukatan 1 kilo. So kita olah untuk banyak. Kita olah sendirilah. Okey, ini diolah sendiri. Kita kurang manis. Menu asalnya daripada Thailand, tapi kemudian bila dia datang kembali ke sini, kita ikut kesesuaian cita rasa di sini. Okey, sebab kebiasaannya ramai orang yang makan kaya ni dengan steam bun dan sebagainya kan, tapi ini dimakan dengan cakoi. Okey, dari segi permintaan ataupun sambutan orang ramai, macam mana baby cakoi ni mendapat sambutan? Sebab ada setengah orang dia suka nak makan yang besar, yang panjang kan? Tapi ini yang saiz ni kecil-kecil, comel je. Macam mana tu? Macam mana? Orang suka ke ataupun bagaimana? Sukalah, senang makan. Senang makan. Okey, satu hari kabarnya berniaga dekat depan sekolah Satu hari agak-agaknya berapa kilo tepung yang digunakan untuk menjual baby cakoi ni? 150 kilo.
Sehari 30 kilo. Okey, boleh tak Su ajar saya cara untuk kita uli doh ni dan kita potong? Kalau Cik Susana boleh tolong tengok yang dekat sana tu. Adakah ukuran tu kena sama atau macam mana, Su? Lebih kurang lah macam tu lah. Agak-agak je lah kan. Okey. So, bila kita dah buat macam ni, kita potong ikut kita lah. Ikut suka hati kita. Ikut suka hati kita, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita nak makan sendiri, nak ikut saiz macam mana pun suka hatilah lembut sangat Okey. Kemudian ada tekniknya, betul tak? Ya. Kita nak jual, kita kena macam itulah. Tarik. Dia sebenarnya macam ni. Begitu. Rupanya macam tu, betul tak? Okey, betul saya masukkan Saya masukkan. Dia macam mini love. Yang itu macam tak jadi je. Cuba Su tunjukkan. Sebab dia banyak sangat. Dah penuh sangat. Okey, berapa lama masa yang kita perlu untuk kita pastikan cakul kita ni rupanya cantik? Orang putih kata tak overcook ataupun dia tak terlebih masak kan, ataupun tak adalah macam hangit ataupun hitam, warna cantik je brownish macam ni. Dia kena betul-betul minyak panas lah. 2 minit. Sekejap je. 2 minit saja. 2 minit saja. Okey, nak tanyalah juga selain daripada berniaga harian kan, kalau katalah mungkin ada orang ada jamuan kenduri kahwin ke, hari jadi ke, kenduri-kenduri tertentu, kalau mereka nak macam panggil dan goreng dekat rumah, makan panas-panas boleh ke? Sebelum ni buat tepahan, tapi tepahan kenduri kan, pergi goreng kat sana, tapi buat sekarang ni sebab tak cukup pekerja lah kata buat kat niaga kat tepi jalan tu sajalah. Okey, tapi mungkin boleh dibincangkan lah masa boleh. depan. Okey. Jadi bagi mereka yang mungkin dah terliur teringin nak rasa ni sebab mereka tu wah hebatnya idea ni daripada Thailand, daripada Su sendiri kemudian diubah suai dan diolah mengikut kesesuaian cita rasa di sini pula. Bagaimana cara untuk mereka nak tengoklah kat mana berniaga, berapa harga cakul ni, ada tak Instagramnya? Instagram ada, Facebook. Tapi yang banyaknya Facebook lah. Okey, anda boleh saksikan di Kaca TV, di Facebook dan juga Instagram. Boleh sebut Instagramnya? Kaisu Baby Cakul. Kaisu Baby Cakul. Romantik ni gabungan nama berdua dah ni. Orang putih tu wit hangat. Okey. Jadi saya tak rasalah kali ni sebab tadi saya dah rasa banyak, memang sedap rasanya.